Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid cikgu? Cikgu harap semuanya sihat ya. Okey. Baik, nak belajar tak? Kalau nak belajar, jom kita baca doa belajar dulu ya. Okey. Sama-sama tadah tangan. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran sains. Nama cikgu ialah Cikgu Nur Hasimah binti Arsyad. Cikgu akan ajar awak mata pelajaran sains tahun 4. Okey, dah kenal cikgu belum? Kalau belum kenal, cikgu akan perkenalkan diri ya. Okey, tada. Ini cikgu dah pernah tengok kan? Okey. Tapi tahun ni apakan daya kita tak boleh belajar secara bersemuka. Kita hanya dapat belajar di alam maya. Kita doa sama-sama supaya kita dapat belajar bersemuka. Boleh? Okey. Baik. Tajuk kita hari ini iaitu kemahiran saintifik ya. Pernah dengar kemahiran saintifik? Okey, pada tahun 3 yang lepas awak dah pernah belajar sebahagian daripada kemahiran saintifik. Apa yang dikatakan dengan kemahiran saintifik ialah dia ada dua ya. Pertama, kemahiran proses sains dan lagi satu kemahiran manipulatif. Okey. Apa yang awak nak belajar ialah kemahiran proses sains. Okey, di sini ada sebanyak 12 kemahiran proses sains. Okey, pada tahun 3 awak dah belajar sebanyak 6 kemahiran proses sains dan hari ini cikgu akan sambung 6 lagi kemahiran proses sains. Okey, kemahiran manipulatif awak tidak akan belajar. Okey. Ini cukup hanya untuk pengetahuan sahaja. Baik. Okey, ini adalah senarai kemahiran proses sains ya, iaitu memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramal, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Okey, baik. Apa yang awak akan belajar pada hari ini ialah mengeksperimen, membuat hipotesis, mengawal pemboleh ubah, mendefinisi secara operasi, mentafsir data dan menggunakan perhubungan ruang dan masa. Baiklah, cikgu akan terangkan satu persatu. Yang pertama, menggunakan perhubungan ruang dan masa. Maksudnya, memerihalkan perubahan parameter seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu, berat dan jisim dengan masa. Okey, di sini ada gambar yang mana di dalam balang ini terdapat cube ais. Pada minit yang pertama, cube ais ni masih lagi ada bentuknya, ada jisimnya, ya, ada rupanya. Tetapi apabila diletakkan di tempat yang terbuka, selepas 30 minit didapati cube ais ini telah
berubah menjadi air. Pada minit pertama, ais tidak mencair dan isi padu air tidak bertambah. Selepas 30 minit, ais mencair dan isi padu air bertambah. Ini nak menunjukkan bahawa perhubungan ruang dan masa, daripada 1 minit kepada 30 minit, ais ini telah berubah. Okey. Seterusnya, yang kedua, mentafsir data. Mentafsir data bermaksud memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa ataupun pola daripada data yang dikumpul. Okey, di sini ada dua bahagian dalam jadual, iaitu bahagian pertama, masa, terdiri daripada 1 minit, kemudian 30 minit dan 60 minit. Kemudian bahagian yang kedua iaitu jisim baju. Daripada 200 gram berubah menjadi 150 gram, seterusnya 100 gram. Kalau kita lihat di sini, kebiasaannya bila jisim baju ini dia semakin berkurang, dia berkaitan dengan contohnya jemur baju. Masa minit yang pertama, jisim baju tu ialah 200 gram. Kemudian minit yang ke-30 jadi 150. Minit yang ke-60 jadi 100. Dia semakin berkurang. Okey. Seterusnya, yang ketiga, mendefinisi secara operasi. Maksudnya, memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Contohnya, kita tengok di sini ada pokok. Pokok ni daripada 2 helai, dia berubah jadi 4 helai, dia berubah jadi banyak helai. Okey, definisi secara operasi pokok yang sedang membesar, kita boleh ambil contohnya bilangan daun bertambah banyak, saiz dan batang bertambah besar, ketinggian pokok semakin bertambah tinggi. Kita tengok di sini batang semakin membesar, akar semakin panjang. Okey, ini yang dinamakan sebagai definisi secara operasi. Maksudnya kita definisikan gambar rajah ini. Okey. Seterusnya, yang keempat iaitu mengawal pemboleh ubah. Pemboleh ubah ini dia ada 3. Okey. Tengok gambar rajah ni. Pemboleh ubah dimanipulasi, bergerak balas dan kemudian dimalarkan. Apa yang dimaksudkan dimanipulasi ialah perbezaan sesuatu perkara yang ditentukan sebelum melakukan uji kaji, sesuatu yang dilakukan atau yang diubah sebelum uji kaji, ataupun pemboleh ubah yang tidak bersandar. Maksudnya dia ni tak sama. Kemudian pemboleh ubah bergerak balas pula, iaitu perubahan dan perbezaan yang menunjukkan keputusan uji kaji atau hasil pemerhatian. Ni maksudnya hasil eksperimen. Perubahan dan perbezaan yang dikesan selepas uji kaji. Sesuatu yang berlaku, yang dilihat, yang diperhati, yang diukur, yang dikira, yang dihitung selepas uji kaji ataupun pemboleh ubah yang bersandar. Okey. Kemudian pemboleh ubah yang dimalarkan iaitu sesuatu yang tetap, yang sama, yang serupa, yang tidak berubah sebelum, semasa dan selepas. Maksudnya benda yang sama. Okey, kita lihat balik gambar rajah tadi. Okey. Di sini ada 2 balang ikan, balang A, kemudian balang B. Dalam balang A ada seekor ikan. Dalam balang B ada banyak ikan. Okey, di sini kita boleh ambil 3 pemboleh ubah. Apa yang dikatakan pemboleh ubah dimanipulasi bagi balang ini ialah bilangan ikan yang tak sama. A ada seekor, B ada banyak. Kemudian pemboleh ubah bergerak balas dia ialah, kita tengok dalam tempoh masa 2 hari apa yang berlaku pada ikan ini.
Kalau dalam balang A, ikan ini tetap hidup. Tapi balang B, ikan ini mati. Sebab apa? A mungkin sebab tak ada saingan dari segi makanan. B sebab tak cukup makanan. Okey. Kemudian dari segi pemboleh ubah dimalarkan, kita lihat benda yang sama pada gambar rajah ini. Iaitu dari segi saiz balang sama. Okey. Isi padu air sama. Jenis ikan sama. Tempat eksperimen sama. Murid yang menjalankan eksperimen sama. Okey. Sekarang faham? Seterusnya kita lihat kepada membuat hipotesis. Membuat hipotesis bermaksud membuat penyataan antara pemboleh ubah, manipulasi dan juga bergerak balas yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu atau peristiwa. Diuji untuk menentu kesahihannya. Okey, contohnya pemboleh ubah manipulasi tadi iaitu bilangan ikan. Bergerak balasnya ialah keadaan ikan selepas 2 hari. Kemudian malar saiz balang dan isi padu. Cara kita nak buat hipotesis ialah daripada pemboleh ubah manipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Dia ada 3 cara. Okey, yang pertama sama ada menggunakan perkataan semakin PM, kemudian semakin PB. Contohnya, semakin bertambah bilangan ikan, semakin cepat ikan mati selepas 2 hari. Bilangan ikan ni tadi kita tahu ialah manipulasi. Semakin cepat ikan mati selepas 2 hari ini ialah bergerak balas. Ataupun awak boleh buat jika dalam corak dia apa, PM, maka PB dia apa. Contohnya, jika bertambah bilangan ikan, maka selepas 2 hari ikan akan cepat mati. Ataupun kita boleh buat hipotesis yang ketiga iaitu dari segi konsep sains. Kita tahu tadi bahawa ikan akan mati jika kekurangan makanan. Okey, itu dari segi konsep. Faham ya? Okey. Seterusnya, mengeksperimen. Mengeksperimen ni adalah merancang dan menjalankan penyiasatan untuk menguji hipotesis. Kumpul data, tafsir data dan membuat kesimpulan. Maksudnya, step by step untuk menjalankan eksperimen. Yang pertama iaitu merancang eksperimen. Macam mana cara nak rancang? Cari penyataan masalah dia, merancang hipotesis, senaraikan langkah eksperimen, sediakan radas dan bahan. Kemudian selepas rancang, kita jalankan eksperimen. Ikut step by step dia, ya, berdasarkan apa yang kita catatkan. Kemudian bila kita dah jalankan, kita kumpul data apa yang kita dapat dalam bentuk sama ada jadual ataupun graf. Dan yang terakhir, bila dah habis eksperimen itu, kita buat kesimpulan. Yang seperti yang kita buat tadi, iaitu hipotesis. Okey, sekarang faham keenam kemahiran proses sains hari ini? Okey, baiklah. Untuk lebih memahamkan lagi, sila tonton video ini. Sila fahami video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali lagi dalam video pembelajaran
sains sekolah rendah. Untuk kali ini, kita akan belajar tentang kemahiran proses sains yang akan dipelajari oleh murid-murid semasa di tahun 4. Okey, dalam pelajaran sains tahun 4, unit 1, kemahiran proses sains, murid-murid akan sambung daripada kemahiran proses sains yang telah dipelajari semasa di tahun 3. Semasa di tahun 3, murid-murid telah mempelajari 6 kemahiran proses sains dan disambung semasa di tahun 4, 6 lagi kemahiran proses sains. Baiklah, kemahiran proses sains yang pertama yang akan kita pelajari semasa di tahun 4 ialah menggunakan perhubungan ruang dan masa. Seterusnya, mentafsir data. Ketiga, mendefinisi secara operasi. Keempat, mengawal pemboleh ubah. Kelima, membuat hipotesis. Dan akhir sekali, mengeksperimen. Baiklah murid-murid, sekarang kita masuk kepada kemahiran proses sains yang pertama, iaitu menggunakan perhubungan ruang dan masa. Apakah yang murid faham tentang istilah perhubungan ruang dan masa? Baik, di sini cikgu menerangkan perhubungan ruang dan masa ialah kemahiran memerihalkan perubahan sesuatu kejadian atau fenomena berdasarkan perubahan parameter seperti perubahan dari segi saiz, bentuk, isi padu dan sebagainya. Baik, cuba murid-murid perhatikan aiskrim yang cikgu lampirkan bersama ini. Cuba bayangkan apakah yang akan berlaku kepada aiskrim jika dibiarkan seketika pada suhu bilik. Ya, murid-murid, aiskrim ini akan melebur. Aiskrim ini akan melebur atau berubah bentuk apabila dibiarkan beberapa ketika. Jadi, perubahan bentuk atau saiz aiskrim ini merupakan perubahan parameter dia. Jadi bolehlah murid-murid kaitkan ayat perhubungan ruang dan masa. Baik, begini ya. Apabila masa bertambah, bentuk aiskrim menjadi tidak sekata atau saiznya mengecil. Ataupun murid-murid boleh katakan apabila masa bertambah, bentuk aiskrim menjadi lebih kecil. Seterusnya, cikgu akan menerangkan kemahiran proses yang kedua yang akan murid pelajari dalam tahun 4, iaitu kemahiran mentafsir data. Bagaimana kita nak kaitkan kemahiran mentafsir data ni dalam pembelajaran sains? Okey, sebelum itu adik-adik ataupun murid semua mesti tahu bahawa mentafsir data ialah merupakan kemahiran memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang telah dikumpulkan. Bermakna jika kita nak buat pentafsiran, maknanya kita dah tahu berkaitan dengan data-data ataupun peristiwa yang berlaku sebelumnya. Okay, di sini cikgu bagi satu contoh. Okay, cuba perhatikan carta pai. Carta pai tentang belanja bulanan keluarga Ramli. Okay, daripada carta pai di atas, boleh kita tafsirkan bahawa belanja bulanan keluarga Ramli paling tinggi adalah untuk membeli makanan. Kerana makanan merupakan keperluan asas yang utama. Jadi kita mentafsirkan data daripada carta pai. Apa yang kita perhatikan di situ, bahawa ruangan makanan adalah bahagian yang paling besar dalam bulatan carta pai. Baik, seterusnya kemahiran proses sains yang ketiga, iaitu mendefinisi secara operasi atau DSO. Apakah yang murid-murid faham tentang DSO? Ramai dalam kalangan murid-murid yang agak sukar untuk menjawab soalan ini. Okay, sebelum itu mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan mendefinisi secara operasi. Di sini cikgu takrifkan definisi secara operasi adalah kemahiran memberikan definisi kepada pemboleh ubah. Biasanya kita tengok kepada pemboleh ubah yang bergerak balas, iaitu dengan memerihalkan secara spesifik dan jelas
cara untuk memerhati dan mengukur perubahan yang berlaku. Bagi menjawab soalan DSO, apa yang perlu memberitahu ialah kita kena keluarkan dulu definisi tersebut. Kemudian kita tengok apakah operasinya. Biasanya operasinya itu ialah pemboleh ubah bergerak balas atau apakah yang kita perhatikan. Baik, di sini cikgu bagi satu contoh. Dalam gambar itu ialah kita nak melihat tentang magnet, 3 batang magnet yang berlainan saiz dan kita nak mengukur dia tentang bilangan klip kertas yang boleh ditarik oleh magnet. Persoalan dia, apakah definisi secara operasi bagi kekuatan magnet? Baiklah murid-murid, kita akan salin semula. Okey. Sebagai definisi dia ialah kekuatan magnet. Operasi dia kita kaitkan dengan pemboleh ubah bergerak balas. Itu kita nak lihat bilangan klip kertas yang dapat ditarik. Jadi kita boleh bina ayat. Kekuatan magnet ialah bilangan klip kertas yang dapat ditarik oleh magnet. Okey. Baiklah murid-murid, kemahiran proses sains yang keempat ialah mengawal pemboleh ubah. Apakah yang murid-murid faham tentang pemboleh ubah? Baik, di sini cikgu akan terangkan maksud dia ialah pemboleh ubah ialah sesuatu yang boleh berubah dalam sesuatu penyiasatan. Biasanya terdapat 3 pemboleh ubah. Okay, murid-murid kena kenal pasti. Pemboleh ubah yang pertama ialah pemboleh ubah yang dimalarkan, iaitu sepanjang penyiasatan perkara yang kita tetapkan ataupun kita samakan atau kita kekalkan sepanjang eksperimen atau penyiasatan yang dijalankan. Yang kedua ialah pemboleh ubah dimanipulasi. Biasa cikgu guru sekolah menggunakan singkatan PM, pemboleh ubah manipulasi, ataupun PUB, pemboleh ubah dimanipulasi, iaitu apa yang diubah atau diukur sepanjang penyiasatan. Kita sendiri yang akan tentukan apakah yang akan kita ubah. Okay? Dan yang ketiga ialah pemboleh ubah bergerak balas, iaitu biasanya apa yang akan kita perhatikan atau kita lihat atau kita ukur di akhir penyiasatan kita. Baik, semasa menjawab soalan pemboleh ubah, murid-murid kenalah atau perlulah semasa menjawab soalan gariskan perkataan seperti sama, kekal, tetap, berbeza, berlainan, diperhatikan, diukur dan direkodkan. Okay, semua kunci-kunci ini membantu kita untuk mengenal pasti yang mana satukah pemboleh ubah yang dimaksudkan. Okay, jika murid-murid berjumpa ataupun kenal pasti perkataan sama, kekal, tetap, itu ialah pemboleh ubah dimalarkan. Jika murid-murid berjumpa dengan perkataan berbeza, berlainan, itu adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Dan jika berjumpa dengan perkataan diperhatikan, diukur, direkod, itu merupakan pemboleh ubah bergerak balas. Kemahiran proses sains yang kelima yang perlu murid-murid kuasai ialah kemahiran membuat hipotesis. Apakah yang dimaksudkan membuat hipotesis? Baik, membuat hipotesis ialah kemahiran membuat pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara pemboleh ubah dalam sesuatu penyiasatan. Baik, hipotesis ini boleh jadi benar atau tidak benar sehinggalah kita jalankan penyiasatan dan kita mendapat keputusan yang sebenarnya. Oleh itu, murid-murid semua perlu kenal pasti terlebih dahulu apakah pemboleh ubah dimanipulasi
dan juga pemboleh ubah bergerak balas dalam sesuatu penyiasatan, dan juga apakah pola serta coraknya. Jika murid-murid dah kenal pasti semua itu, barulah kita boleh membuat atau membina ayat hipotesis. Baik, di sini cikgu bagi satu contoh. Okay, cuba perhatikan gambar magnet P, Q dan R. Okay, jika murid perhatikan, kita ambil kekuatan magnet sebagai pemboleh ubah dimanipulasi. Manakala bilangan paku yang dapat ditarik oleh magnet adalah sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Sebab bilangan paku itu adalah hasil atau keputusan akhir penyiasatan kita. Dan pola, kalau kita perhatikan, pola PUB dia adalah bertambah. Di mana magnet P hanya dapat menarik 4 bilangan paku, Q 6 bilangan paku dan R 8 bilangan paku. Jadi PUB dia adalah bertambah. Manakala PUM pun pola dia adalah bertambah. Jadi murid-murid bolehlah membuat ayat hipotesis. Kita ambil PUM ayat pertama dan PUB sebagai ayat yang kedua. Sila pastikan murid menyalin semua maklumat yang diberikan. Okey, jom kita sama-sama membina ayat hipotesis. Semakin bertambah kekuatan magnet, semakin bertambah bilangan paku yang dapat ditarik oleh magnet. Itu adalah contoh ayat hipotesis. Baiklah murid-murid, kemahiran proses sains yang terakhir yang perlu dipelajari ialah kemahiran mengeksperimen. Mengeksperimen ialah kemahiran merancang dan menjalankan penyiasatan untuk menguji sesuatu hipotesis dengan mengumpul data untuk membuat kesimpulan. Baik murid-murid, semasa membuat eksperimen, kita perlu melakukan beberapa langkah terlebih dahulu. Baik, langkah yang pertama ialah merancang eksperimen. Semasa merancang eksperimen, murid-murid perlu mengenal pasti masalah dan membuat penyataan masalah. Seterusnya, cuba membina hipotesis. Hipotesis ini biasanya sama ada benar ataupun tidak benar. Setelah mengenal hipotesis, kita perlu mengawal pemboleh ubah serta menyenaraikan alatan dan bahan yang perlu kita gunakan. Dan seterusnya, barulah kita merancang langkah-langkah eksperimen. Setelah selesai, barulah kita menguji hipotesis. Adakah hipotesis kita benar atau sebaliknya? Dan langkah yang ketiga, barulah kita mengumpul dan mentaksir data. Di mana data-data yang kita peroleh itu kita buat secara graf lakaran terlebih dahulu. Dan langkah yang terakhir ialah membuat kesimpulan berdasarkan taksiran data yang telah kita buat. Sekian saja. Baiklah, faham anak-anak murid cikgu? Baiklah, faham ya? Seterusnya kita pergi kepada latihan. Kalau dah faham, kita tengok latihan ni. Okey, tak banyak, sikit je. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita tengok. Yang pertama, penglihatan. Mata, ada gambar durian ya. Okey, menggunakan deria. Dari segi penglihatan, mata durian berwarna hijau, isi berwarna kuning. Bau hidung durian berbau. Rasa lidah durian rasa manis.
Sentuhan, kulit durian keras dan tajam. Pendengaran, telinga, tiada bunyi. Rasa-rasanya, ingat lagi tak masa awak darjah 3, ini kemahiran proses sains yang mana? Ingat lagi? Okey, apa dia? Kita tengok yang mana satu ya. Kat sini ada meramal, memerhati, membuat hipotesis, berkomunikasi, membuat inference. Yang mana? Okey, memerhati. Bagus, ingat lagi. Okey, seterusnya yang nombor 2. Kat sini ada gambar pokok jagung. Pokok jagung mempunyai bunga dan buah. Daunnya berurat selari. Mempunyai batang tidak berkayu. Pokok jagung berakar serabut. Ia hidup di darat. Ini kemahiran proses sains yang mana? Ingat lagi tak? Dia cerita pasal pokok jagung ni. Ingat lagi? Apa dia? Okey, berkomunikasi. Kita cerita pasal pokok jagung. Kita tengok latihan nombor 3 ni. Ni ada gambar orang sakit. Ni tengah COVID ni, jaga kesihatan ya. Okey. Yang pertama dia kata Ali tidak ke sekolah kerana demam. Suhu Ali meningkat kerana badannya panas dan demam. Ali demam kerana dijangkiti oleh virus. Tuala basah diletakkan di atas kepala Ali untuk mengurangkan suhu badan. Ni maksudnya dia ceritakan pasal Ali ni. Daripada gambar ni dia keluarkan jadi cerita. Rasa-rasanya ni cerita pasal apa ni? Kemahiran proses sains yang mana satu? Okey, kita tengok ya. Tanang, iaitu membuat inference. Okey. Ali tidak ke sekolah kerana. Macam mana kita tahu dia inference? Sebab ada perkataan kerana. Ya, semua ada perkataan kerana. Kerana. Ya. Okey. Kemudian seterusnya yang keempat. Kita tengok ayat ni. Semakin bertambah bilangan ikan, semakin cepat ikan mati selepas 2 hari. Okey, ni yang pertama. Yang kedua, jika bertambah bilangan ikan, maka selepas 2 hari ikan cepat mati. Ingat lagi tak? Semakin-semakin, jika maka, apa dia? Ya, betul. Membuat hipotesis. Bagus, cepat, pandai semua. Okey. Seterusnya latihan yang terakhir, kita tengok ada gambar anak kucing. Semua suka kucing tak? Comel kucing ni kan. Okey, ni ada gambar anak kucing. Apa yang akan berlaku selepas 2 minggu? Selepas 2 minggu kucing ni apa yang berlaku? Dia semakin membesar. Jika tidak diberi makan, apa yang akan berlaku? Akan matilah kucing ni. Kucing membuat bising sebab apa? Kucing lapar. Jika berjumpa dengan kucing lain, apa yang akan berlaku pada kucing ni? Dia akan bergaduh dengan kucing lain. Biasa kan tengok macam tu. Jadi, rasa-rasanya apa jawapan dia? Apa yang tak ada jawapan lagi kat sini? Ya, betul. Jawapannya ialah meramal. Jadi, faham semua ya? Semua jawapan betul. Pandai anak-anak murid cikgu. Baiklah. Rasanya cukup dulu untuk pelajaran pada hari ini. Okey, habis ya. Cikgu harap awak dapat ulang kaji. Cikgu akan letakkan video ini di dalam YouTube cikgu. So, kalau awak tak faham, cuba rujuk semula. Okey. Rasanya itu saja. Semoga bertemu lagi di minggu hadapan. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.